minggu lepas kan, tiap-tiap hari customer pergi tempat lain, datang jumpa aku, dia kata, Cik Din, kenapa charge processing 2,000? Lepas tu charge runner, disbursement sampai RM3,880. RM3,880. Aku cakap, sama, pergi di Bangi, baik pergi di Selayang, baik pergi di Meru Kelang, baik pergi di Jalan Kelang Lama KL, sama dia kata. Semalam ada satu kakak tu memang cantik, babe. Memang pretty. Aku rasa single lady tau. Pasal apa? Pasal dia kata dia nak beli satu kereta tu, dah lah kena bayar booking RM1,000. Lepas tu harganya RM30,000. SUV RM30,000. Harga RM31,000 harga diiklankan dalam muda-mudi. Apabila sampai di kedai tu, dia bagi tengok kereta. Tengok kereta naik apa semua. Dia suruh kau test drive. Dia suruh kau test drive. Sebelum tu dia kata minta lah IC sikit. Minta IC tadi, letak dekat office. Dia test drive kereta tu. Test drive biasalah, perempuan ni dia syok lah kalau test drive tinggi dengan badan gempal dia, gebu-gebu, badan gebu dia. Jadi apabila dia test drive dalam masa 15 minit, 10 ke 15 minit, SA tu, salesman tu, sales assistant tu tak bagi dia berhenti. Dia kata tak apa, Kak, akak pergi depan lagi kak? Saya ada masa kak, kita buat dalam setengah jam ataupun 40 minit. Dia pergi depan lagi. Dia pergi depan. Tiba-tiba pusing balik belakang. Tengok kereta, dia tanya kakak, saya tak mau tanya banyak mak. Saya mau tanya akak yang comel, cantik dan cute. Kereta ni okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Akak tu kereta okey. Bagus. Jom lah kita kira. Dia punya jom dia kira tadi kan. Rupanya kerani dia ada buka resit weh. Buka resit. Buka resit bagi kat dia. RM1,000. Buka resit bagi RM1,000, dia terkejut lah. Saya harga tak setuju lagi. Saya nak tahu macam mana kira. Dia kata tak apa, ini resit, you pegang dulu. Saya cerita dulu. Lepas tu, kejap lagi, you bayarlah. Cerita. Resit dah buka tau. Resit dah buka. Dia janji, dia bersepakat dengan kerani dia tu untuk si kerani pakai tudung ni. Orang Melayu kita. Sorry terpaksa cerita. Kerani pakai tudung. Lepas tu dia bersepakat untuk buat benda tu. Apabila buat benda tu, kerani dia balik weh. Kerani dia balik dah, masa dah habis. Tiba-tiba je dia dah cerita daripada RM31,000 campur processing, campur insurans, campur road tax, campur tukar nama, campur B5, B7, benda tu Puspakom. Benda sama je dia sebut je. B5, B7, B2 pun dia sebut weh. Aduhai, aku ingat B2 ni bini 2. Bini 2, bukan B2. Dia sebut weh. Sebut. Harga jadi 39 weh. 31 ke 39. Lepas tu insurans kena 2,600. Itu memang bohong weh. Memang bohong. 2,600. Mana ada tang insurans 2,600? Kereta 30,000 je. Kereta 30,000 mana ada? Kalau kereta tu 2.0 pun dia tak ada 2,600 weh. Dia mesti 1,500 je. Insurans 2,600. Jadi apabila cerita-cerita dia bagi kertas. Okey kak, ni kertas, akak ambil original. Saya ambil gambar second hand. Ni, saya ambil gambar. Lepas tu dia ambil gambar sekali dengan akak sekali. Dia paksa akak tu suruh apa? Bayar RM1,000. Akak tu genius weh, duit banyak genius. Dia kata saya hanya boleh transfer pakai credit card je. Dia kata, credit card, kerani saya dah balik. Apabila kerani dah balik, dia kata boleh. You kata kerani kau you balik, siapa yang buat credit card? Dia nak juga RM1,000 weh. Tak apalah, you angkat 100 lah. Angkat 100. Akak tu lari dengan aku, tunjuk benda ni kat aku. Jadi aku ceritalah.
Jadi aku cerita. Yang pertama Kak, dia nak kelepek akak. Konklusinya, dia nak kelepek akak. Dia buat tarikan bahawa kereta tu murah Kak. Kereta tu RM30,000, RM30,000 tu memang murah. Apabila RM30,000 tu murah, lepas tu dia kira-kira jadi RM42. RM42,600. Macam tu lah. Dia ada lagi nak kena tukar tayar, ada charge customer. RM42,600 tadi termasuk dengan insurans. Lepas tu, aku cakap kat dia, Kak, sekarang akak dah nampak, akak dah kena tipu. Saya cerita direct bang, ini bukan kelepek ni bang. Abang-abang, kakak-kakak, ini bukan kelepek, ini tipu bang. Apabila akak dah kena tipu, akak nak beli kereta tu. Saya bukan tak nak akak, tak nak pasal akak dah minat kepada kereta tu, akak dah jatuh cinta sebab akak test drive hampir 45 minit babe. 1 jam babe lebih kurang. Dengan tengok pusing keliling lagi, akak dah jatuh hati. Akak nak kereta tu akak boleh. Sekarang akak ada pengalaman jadi single mother, single lady. Dulu dah kahwin, sekarang dah berpisah babe. Jadi aku nak pengalaman ni. Pengalaman yang tu kisah cinta. Yang ni kisah beli kereta. Jadi aku adaptkan pengalaman beli kisah cinta dia dengan adaptkan pengalaman beli kereta ni. Jadi kalau akak dalam kertas ni, babe, dia dah tipu kau, bermakna tidak ada masalah, tidak ada keberangkalian, tidak ada kemungkinan yang kata tidak dapat tidak. Dia akan tipu pula engkau melalui proses pembelian kereta yang akan ada 3 kategori. Aku rasa kalau dia sanggup tipu dari segi kiraan, aku rasa kalau kereta accident, dia sanggup jual. Ini kereta accident, babe. Dia sanggup jual. Kereta accident, ni, tiga benda, babe. Tiga benda, babe. Dengar elok-elok. 3 benda. Yang pertama, kereta accident, babe. Kalau dokumentasi ataupun cara kiraan dia tipu, 3 benda ni, aku rasa dia lagi sanggup tipu. Yang pertama, macam mana kau nak pastikan kereta tu accident atau tidak? Dengar betul-betul. Nak tahu kereta tu accident atau tidak, macam mana kau nak kenal pasti? Itu yang pertama. Dia dah tipu kau dari segi dokumentasi, cara-cara kiraan tadi. Kau rasa dia tipu tak? Tipu kan? Tipu. Okay. Yang kedua, kereta ni, kalau katakan kereta ni banjir, kereta ni tenggelam air, nampak macam gemilang, cemerlang, tapi tenggelam. Kalau kereta tenggelam pun aku rasa dia sanggup ambil, babe. Dia bagi kat kau. Pasal dia nak untung besar. Dengan untung besar tadi, untuk beli kereta-kereta accident, jual dengan harga yang tinggi, lepas tu dia tipu pula kau dari segi kiraan, untung memang berganda-ganda. Untung memang laknat, babe. Laknat, babe. Aku cakap direct, babe. Aku geram, babe. Pasal minggu ni, 3 ke 4 orang customer jantan jumpa aku, babe. Aku tak tahu kenapa dia boleh pergi tempat lain. Tapi nasib baik dia tak terkena. Akak dia kena 100 je. Okey. Kereta accident, keberangkalian besar dia akan jual. Pasal dia nak untung. Dia tengok untung, babe. Dia tak tengok pahala dengan dosa. Okey? Pasal tadi dia dah berdosa. Di sana rancak, di sini rancak, berdosa, babe. Sana rancak, sini rancak. Mana-mana rancak berdosa, Yang kedua, kereta, macam mana kau nak kenali kereta tu banjir atau tidak? Macam mana kau nak kenali kereta tu banjir atau tidak? Susah kan? Di KL ni, babe, Bukit Bintang, babe. Bukit Bintang 2 kali banjir, babe. Atas bukit pun boleh banjir. Kau kena ingat-ingat kan? Atas bukit pun boleh banjir, babe. Jadi keberangkalian untuk jual kereta banjir, kalau boleh untung RM10,000, dia akan jual, babe. Dia akan jual, babe. Pasal tadi dia pergi kepada untung, babe. Yang ketiga, prestasi kereta tu, babe. Prestasi dia teruk ke hidup, babe. Prestasi dia. Yang ketiga, prestasi dia. Kalau kereta teruk ke, kereta lunyai ke, dia nak buat mileage ke, mileage dah 300 lebih, dia akan buat mileage kat kau. Dia kata apa? Dia kata mileage baru 30,000, padahal mileage tu 300,000 contoh. Dia akan buat mileage. Ataupun prestasi dia teruk. Kereta ni kereta sewa ke, kereta Grab ke apa semua, dia akan jual kat kau, babe. Dia sanggup, babe. Pasal kepala dia untung je, babe. Untung saja. Yang ketiga. Alamak, tersasul aku. Sorry. Salah tunjuk sebelah jari. Sorry bang.
Aduh, pening. Aduh, satu macam mana boleh jadi tiga tadi Yang pertama, aku buat lagi sekali kan. Yang pertama, kereta mungkin aksiden dia akan jual. Yang kedua, patut dia jadi tiga. Yang kedua, kereta banjir tadi, weh. Mungkin dia akan jual. Yang ketiga, weh. Yang ketiga. Dia kena macam ni, weh. Yang ketiga, kereta tu teruk, weh. Kereta tu teruk. Pengiraan dia sanggup tipu aku. Kemungkinan besar dia akan sanggup tipu aku dekat dari segi kereta. Dia kata kereta bagus, tak ada aksiden. Kau tengok kereta gemilang. Sebelah, babe. Tenggelam. Terbuai aku dalam mulut manismu yang penuh dengan janji palsu, seakan semuanya indah. Terbuai aku dalam mulut manismu yang penuh dengan janji palsu, seakan semuanya indah. Jom. Lawati video saya, Cik D kan ada. Menarik, best.